Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan kepada syariah. Syariah dari segi bahasa merujuk kepada jalan yang lurus, iaitu jalan keluar sesuatu atau jalan ke tempat air minum. Kaitannya dengan air menunjukkan kepada kita bahawa kewujudan air adalah penghubung kepada penerusan hayat manusia. Begitu juga dengan jalan yang lurus akan membawa manusia ke arah kebaikan. Syariah dari aspek istilah pula adalah merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada umat manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Sama ada ianya diambil dari hadis ataupun Al-Quran. Hukum hakam ini dikenali sebagai hukum syariah kerana dari sudut kelurusan dan penjelasannya yang tidak bersimpang siur dan tidak mempunyai sebaran kesamaran yang diragukan ataupun yang bercanggah dengan Islam. Bahkan dari segi sains dan teknologi juga harus mengikut hukum yang telah ditetapkan supaya dapat memelihara kesejahteraan alam dan keharmonian sejagat. Oleh itu, syariat Islam digambarkan seperti sumber air kerana syariat diperlukan sebagai sumber kehidupan manusia. Air diperlukan untuk terus hidup. Begitu juga syariat sangat diperlukan untuk menjadi nadi dalam hidup manusia. Manusia akan mati tanpa air. Manusia akan sesat tanpa syariat. Kewujudan syariat bukan menyusahkan, tetapi dipatuhi bagi kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Prinsip syariah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Syariah dalam bahasa Arab bermaksud aliran, iaitu mazhab dan jalan lurus. Perkataan syariah ataupun syarak memberi makna mencipta, menjelas dan menerangkan. Firman Allah dalam surah Al-Jathiyah. Syariah dari segi bahasa ialah kata nama terbitan daripada kata kerja syarak yang bermaksud menetapkan atau menerangkan jalan. Kalimah syariah pula membawa maksud jalan yang terang. Syariah dari segi istilah pula merujuk kalimah Arab yang menjelaskan tentang segala hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya, seperti hukum yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalat, nafkahat dan sistem-sistem hidup dalam pelbagai aspek yang lain demi mencapai kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Prinsip syariah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah Rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Prinsip ini menjelaskan syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah. Alam yang terbentang luas ini mengandungi segala khazanah di dalamnya, boleh diterokai dengan mematuhi peraturan Allah. Seluruh ciptaan alam adalah milik Allah. Kita sebagai khalifah yang tertakluk kepada peraturan alam miliknya. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah dan mengisafi keagungannya. Inilah keyakinan yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Mempertikaikan sistem Islam bermakna kita mengakui sistem yang datang daripada Allah. Demikian juga dalam sistem ekonomi Islam, ia lahir melalui wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Allah yang maha mengetahui dan maha kaya dengan segala kekuasaan. Maka sebarang sistem yang datang daripadanya juga adalah yang terbaik. Antara prinsip-prinsip ekonomi Islam ialah Rabbaniyah. Ia bermaksud sistem ekonomi Islam berkait rapat dengan ketuhanan atau ilahi, bukannya hanya berlandaskan kepentingan material. Segala kandungannya meliputi aspek akidah, ibadah, muamalat dan secocok dengan kepulauan adalah wasatiyah yang bermaksud kesederhanaan. Kesederhanaan dalam syariat adalah bermakna segala hukum akalnya adalah bersifat sederhana, tidak ekstrim
mungkin kepada yang berlebihan atau berkurangan. Boleh bermaksud perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya, solat fardu hendaklah dilakukan secara berdiri, diberikan kelonggaran untuk duduk bagi yang sakit. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara, mengambil tindakan antara dua kecenderungan. Maka mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Apabila kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran menyifatkan umat Islam sebagai umat yang sederhana atau mempunyai konsep pertengahan dalam segala aspek kehidupan mereka. Ini dapat dilihat dalam firman Allah yang bermaksud, demikianlah pula kami telah dijadikan kamu umat yang adil, iaitu pertengahan, supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia, dalam surah Al-Baqarah 143. Yang ketiga adalah tawazun, iaitu keseimbangan. Tawazun bermaksud ajaran Islam memberikan perhatian yang seimbang kepada semua aspek kehidupan manusia, iaitu individu dan masyarakat, rohani dan jasmani, kebidaan dan kerohanian, serta dunia dan akhirat. Sikap tawazun sangat diperlukan oleh kita sebagai orang Islam. Tujuannya adalah agar kita tidak dapat melakukan sesuatu hal yang berlebihan dalam hal-hal yang lain atau malah melupakannya, padahal yang dimaksudkan itu mempunyai hak dan harus ditunaikan pada diri kita. Walaupun dimaksudkan sebagai suatu keseimbangan atau adil, hal itu bukan berarti harus meletakkan kedudukan di tengah-tengah, kerana realitinya sesuatu pertengahan belum tentu menunjukkan keseimbangan kerana bergantung kepada bebannya. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam sains, teknologi dan kejuruteraan menurut Islam ialah setiap kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan perlulah seimbang dalam usaha menyediakan keperluan manusia dan masyarakat hari ini agar ianya menjadi bekalan di akhirat nanti serta tidak disalahguna sesuai dengan prinsip syariat itu sendiri. Empat adalah mizan, iaitu kesetaraan. Mizan yang bermaksud kesetaraan dalam syariat dapat dilihat dalam hukum hakam yang diberikan nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraih keperluan dunia dan akhirat. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar setiap perkara yang dilakukan hendaklah perlu ditimbang agar hukum akam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambil kira item-item yang digunakan itu benar menurut sukatan atau had yang ditentukan oleh syariat. Yang terakhir iaitu yang kelima, tabat dan makmunah, tetap atau anjal. Tabat bermaksud tetap atau tidak berubah. Dalam konteks ajaran Islam adalah perkara yang tetap dan tidak boleh dipindah, diubah-ubah dasar, prinsip dan pelaksanaannya. Antara perkara yang termasuk dalam konsep tabat adalah aspek akidah, hukum hakam amaliyah dan yang dinyatakan secara qail, iaitu pasti dalam Al-Quran dan Sunnah. Konsep at-tabat dalam aspek syariah dapat dilihat dari segi hukum hakam yang tidak berubah seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Begitu juga beberapa prinsip yang muamalat seperti pengharaman riba, gharar, iaitu unsur-unsur yang tidak tentu, kewajipan saling meredai dalam berakad dan lain-lain. Selain itu, hukum jenayah yang diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis seperti hukum hudud, qisas dan qisas tidak boleh diubah-ubah pelaksanaannya. Begitu juga hukum hakam bagi perkara yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis seperti pengharaman khinzir, minum arak, berjudi dan riba. Perkara-perkara ini ditentukan secara qat'i dan tidak mungkin berubah sampai bila-bila. Perkara-perkara seperti inilah yang termasuk dalam konsep al-tabat. Antara peranan syariah Islamiah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama adalah memelihara agama. Peranan utama syariah Islam adalah untuk memelihara nilai agama serta pelaksanaannya. Sebarang elemen yang boleh menggugat kesucian agama akan dicegah sebelum berlaku. Andai kata sudah berlaku, hukuman yang sewajarnya bagi tujuan sisaan dan didikan akan dilaksanakan. Persyariatan, hukuman dan perundangan dalam syariat Islam akan mengambil kira kesannya
kepada kemuliaan dan kesetiaan agama. Syariat Islam menetapkan sebarang kajian, ciptaan dan hasil sains, teknologi dan kejuruteraan. Hendaklah memberi kebaikan kepada memelihara agama. Pembinaan bangunan yang dilengkapi dengan kecanggihan peralatan menjadikan manusia insaf tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan digunakan untuk kebaikan manusia sejagat. Untuk menyelamatkan agama, maka hukum keluar dari Islam adalah termasuk jenayah yang betul. Yang kedua adalah memelihara maruah. Syariat Islam menetapkan pemeliharaan maruah atau harga diri merupakan perkara yang penting untuk kehidupan manusia. Segala kajian yang melibatkan sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah mengambil kira tentang kepentingan maruah umat. Tindakan yang membelakangkan maruah boleh mengundangkan perosakan dan pemusnahan yang besar atas nama pembangunan, pemodenan atau penyelidikan. Yang ketiga adalah memelihara nyawa. Nyawa merupakan ciptaan unik kepada kejadian manusia menjadikan keutamaan untuk dipelihara melaksanakan tanggungjawab khalifah. Nyawa tidak diambil kecuali atas sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh adalah hukum bunuh yang boleh dikenakan ke atas pembunuh ke atas kes kisas. Syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa, dalam waktu yang sama mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa. Persyaratan hukum dalam Islam mengambil kira keselamatan nyawa manusia dengan mengkanukan hukum-hukum pencegahan. Islam mengharamkan bahan-bahan yang boleh merosakkan dan membunuh nyawa manusia. Contohnya, bahan kimia yang boleh membunuh dan merosakkan diri manusia. Seterusnya, Islam menggalakkan manusia untuk mengambil sesuatu yang boleh memberi kesihatan dan kekuatan kepada nyawa manusia. Sebagai contoh, mengambil makanan yang halal dan berkhasiat untuk nyawa manusia dan membuatkan nyawa manusia menjadi sihat. Begitu juga dengan makanan yang bersifatkan ekstrak dan dikuah yang menyihatkan nyawa manusia. Yang keempat adalah memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh manusia. Kemampuannya tiada tolak tandingnya. Kekuatan akal mampu berfikir secara maksima, menyamakan kemampuan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padang bola sepak. Akal yang sihat dijaminkan oleh syariat melalui penjagaan makanan, minuman dan riadah manusia. Islam melarang segala perubatan yang boleh berlakunya kerosakan untuk akal, seperti mengambil minuman yang memabukkan, pil-pil yang mengkayalkan dan bahan bacaan yang boleh merosakkan ketajaman minda kita. Akal adalah cergas berada pada tubuh yang menuntutkan penjagaan pada tubuh badan bagi memelihara kecergasan minda. Segala aktiviti dan tindakan boleh mengancam keasliannya, kemampuan dan keselamatan. Benda tu adalah haram bagi di sisi syariat Islam. Peranan yang terakhir adalah memelihara harta. Syariat Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan seperti merompak, menyuruh, membazir dan sebagainya. Islam menetapkan kewajipan mengeluarkan zakat bagi yang telah mencapai kelayakannya. Harta yang dikumpul mempunyai hak untuk terus mendapat keberkatan. Pencarian harta hendaklah melalui proses yang dengan jelas halalnya.
Matlamat menjadi kaya bukan sebab untuk menghalalkan segala tindakan ke arah itu. Hukuman Islam hudud seperti potong tangan bagi yang mencuri dan ta'zir menunjukkan syariat Islam memandang serius tentang jenayah ini. Bagi mereka yang sanggup mempertahankan harta serta membawa kematian ini dianggap sebagai mati syahid akhirat. Kesimpulannya ialah pelaksanaan syariah Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan ini bertujuan untuk membawa ke arah kebaikan sama ada untuk umat manusia atau alam. Ini bertepatan dengan konsep syariah, iaitu hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Ini bermakna segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mempunyai makna atau maksudnya yang tersendiri ataupun sebab dan hikmah yang tersendiri. Itu sahaja kepada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.